Tidur. Tidur tak? Ya, boleh. Yang keluar gambar daging. Mana? Tadi dah ada. Ada dah Ustaz dah okey alhamdulillah. Ada tadi kan? Orang nampak gambar ni. Oh, Ada nampak gambar ada soalan alhamdulillah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Boleh kita mula ya? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita jumpa kelas kita, kelas hadis. Kira untuk sementara nak sambut puasa, kira hari ni yang last lah. Ya, lepas tu kita jumpa lepas raya nantilah. Ya. Kita pergi hadis kita, tapi saya bercadang semalam ada perjumpaan, ada majlis ilmu jugalah, sambutan taman surau Ramal Desa. Jadi Ustazah Bushra bagi bagi talk lah. Jadi yang dia cakap tu ialah khutbah Nabi. Khutbah Nabi mengenai Ramadan. Jadi saya tertarik lah sebab sebelum tu saya 2-3 hari tu saya dah baca dah khutbah tu, tapi saya tak teringat bila Ustazah baca, saya tengah saya baca di buku mana ya, saya kata. Lepas tu balik-balik saya tengok jumpa ada dalam buku tu, tapi dia dalam bahasa Melayu. Tapi Ustazah ni sebab dia memang kepakaran dia bahasa Arab, jadi dalam yang Melayu tu dia terjemah kepada Arab. Kalau selalunya Arab kita terjemah pada Melayu, dia kan jadi dia campur Arab, jadi sedap sangatlah khutbah tu. Jadi bila saya tengok tu, semalam Ustaz pergi bagi ceramah dekat surau Al-Amin seksi 8. Saya kata kat Ustaz, saya ada buku ni, Ustazah Bushra bagi ceramah. Saya kata sedap, saya kata khutbah tu, khutbah Nabi tu. Saya kata kat Ustaz, bacalah. Saya kata bacalah bagi orang dengar kan. Saya kata sedap sebab benda tu macam satu spirit jugalah. Tak, selama ni orang dia cerita puasa tu apa, nak buat apa, nak semua. Tapi bila baca, kita dengar khutbah Nabi tu, satu spirit lah kita dapat kan. Maknanya satu rasa macam atau syahdu sangatlah khutbah tu kan. Jadi Ustaz baca semalam memang betul. Sejam Ustaz baca semalam dengan syarah kan semua. Bila keluarkan semua orang kata sedap. Jadi bila orang kata macam tu, saya pun kata ke Ustaz, petang esok saya nak pergi baca pula lah. Kelas saya kata dekat Ustaz. Kata boleh buat tak macam dia buat. Kalau boleh buat suara macam dia buat, okeylah, dia kata kat saya kan. Saya kata taklah boleh, tapi at least nak baca bagi orang dengar kan, apa salah kan. Nak share bersama kan. Jadi dengan sebab itu untuk apa orang kata, untuk 10-15 minit yang mula tu saya baca khutbah ni. Memang sedap hati. Ya. Lepas tu kita masuk pada kelas kita ya. Sebelum pada tu kita ni tak baca doa lagi. Ya. Jadi okeylah, kita baca doa masing-masing boleh kot nak. Baca doa masing-masing, doa belajar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Kalau ramai-ramai Allahumma inna lah ya. Kalau seorang kita Allahumma inni. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna wa an walidina wa azwajina wa auladina wa ashabil huquqil wajibati alaina jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma zakkirna ma nusina
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tu. Ya, sini tak boleh betul. Ha? Jadi saya baca dia memang terjemahannya terjemahan bukan dalam Arab. Surah Busyra semalam dia baca Melayu, dia terjemah dalam Arab kan, sedap berkilasnya. Ini khutbah Rasulullah. Saya rasa khutbah ni Nabi sampai menjelang Ramadan lah, ya, menjelang Ramadan. Jadi dia bercakap kepada sahabat-sahabatnya. Sesungguhnya telah datang kepada kamu bulan Allah yang punya keberkatan, kerahmatan dan maghfirah. Bulan itu mempunyai keberkatan, kerahmatan dan maghfirah. Bulan kemuliaan di sisi Allah. Hari-harinya merupakan hari-hari yang paling utama. Yang sedap kan? Dalam bahasa Arab, Surah Busyra baca malam juga sedap. Malam-malamnya juga adalah malam-malam yang paling utama. Setiap detik jamnya adalah detik-detik jam yang paling utama. Inilah bulan-bulan yang kamu diundang menjadi tetamu Allah dan dimuliakannya. Di bulan ini nafas-nafasmu adalah tasbih. Tidurmu adalah ibadat. Amal-amalmu akan diterima dan doa-doamu dilayan. Pohonlah kepada Allah Rabbmu dengan niat tulus dan hati yang suci agar Allah membimbingmu untuk melakukan ibadat puasa dan tilawah kitabnya. Jadi kita kena minta pada Allah. Yang kita yakin kita boleh buat sendiri. Sebab tu dia kata, pohonlah kepada Allah Rabbu, Tuhanmu, dengan niat tulus dan hati yang suci agar Allah membimbingmu untuk melakukan ibadat puasa dan tilawah kitabnya. Celakalah orang yang tidak diberi keampunan Allah di bulan yang agung ini. Bayangkanlah dengan rasa lapar dan hausmu, umpama kelaparan dan kehausan di hari kiamat. Ini apa yang kita lapar siang hari. Bulan puasa tu, kiamat esok ni, di padang mahsyar itulah suasana dia. Bersedekahlah kepada golongan fakir dan miskin. Muliakanlah ibu bapakmu. Sayangilah yang muda. Sambungkanlah tali persaudaraanmu. Pelihara lidahmu. Tahan pandanganmu daripada apa yang tidak halal. Dan hindari pendengaranmu daripada apa yang tidak halal kamu dengarkan. Kasihanilah anak-anak yatim. Pasti manusia akan mengasihani anak-anak yatimmu. Ya? Ataupun macam kita, anak kita tak jadi anak yatim dah kot, dah lepas usia, cuculah pula. Mana kita tahu kan? Cucu. Bertaubatlah kepada Allah dari dosa-dosamu. Angkatlah tanganmu berdoa pada waktu salatmu. Kerana itulah waktu yang paling penting ketika Allah Azza wa Jalla memandang hamba-hambanya dengan penuh kasih sayang. Dia menjawab mereka ketika mereka menyerunya, menyahut mereka ketika mereka memanggilnya, dan mengabul mereka ketika mereka berdoa kepadanya. Wahai manusia, sesungguhnya dirimu tergadai dengan amal-amalmu, maka bebaskanlah dengan istighfar. 11 bulan diri kita tergadai dengan amal. Ini banyak kita buat kesalahan ya. Tapi bebaskanlah dengan istighfar dalam bulan puasa ni. Punggungmu berat kerana beban dosamu, maka ringankanlah dengan memanjangkan sujudmu. Kena sembahyang banyak-banyaklah. Ketahuilah Allah Ta'ala bersumpah dengan segala kebesarannya bahawa dia tidak akan mengazab orang-orang yang salat dan sujud dan tidak akan mengancam mereka dengan neraka pada hari manusia berdiri di hadapan Rabbul Alamin. Wahai manusia, Ramadan adalah bulan kesabaran, sedangkan sabar itu pahalanya syurga.
Ramadan adalah bulan memberi pertolongan, Syahrul Muwasah, dan bulan Allah memberi. Ramadan adalah bulan memberi pertolongan dan bulan Allah memberikan rezeki kepada mukmin di dalamnya. Barang siapa memberikan makanan berbuka puasa kepada seseorang yang berpuasa, adalah yang demikian itu merupakan pengampunan bagi dosanya dan kemerdekaan dirinya dari neraka. Kenalah hulur duit untuk iftar lah. Ya, sikit pun cukup. Ya, jangan tak buat langsung lah, jangan tak buat langsung. Ya. Orang yang memberikan makanan itu memperoleh pahala seperti orang yang berpuasa tanpa sedikit pun berkurang. Jadi kita jamu satu orang, pahala satu orang kita dapat kat kita. Di samping orang tu tak terjejas apapun dengan pahala yang kita dapat daripada dia. Ya. Para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, bukan semua kami memiliki makanan berbuka puasa untuk orang lain yang berpuasa." Jadi sahabat, ya, sahabat kata, Allah memberikan pahala kepada orang yang memberi sebutir kurma atau seteguk air atau sehirup susu. Yang duk kata tu sebelah kurma pun cukup lah maknanya. Bagi juga, ya. Ia adalah bulan yang permulaannya rahmat. 10 hari yang awal tu rahmat. Pertengahannya keampunan, maghfirah, dan akhirnya pembebasan daripada neraka. Semua ni ada hadis. Ya. Tapi Ustaz Abu Syurah dia bacalah hadis tu, adalah hadis tu. Barang siapa meringankan beban daripada budak sahaya, termasuk di sini para pembantu rumah, nescaya Allah mengampuni dosanya dan memerdekakannya daripada neraka. Oleh kerana itu, perbanyakkanlah 4 perkara di bulan Ramadan. 4 perkara di bulan Ramadan. 2 perkara untuk mendatangkan keredaan Tuhanmu, dan 2 perkara lagi kamu sangat menghajatinya. 2 perkara untuk mendatangkan keredaan Allah. 2 perkara yang pertama itu untuk mendatangkan keredaan Allah itu ialah, pertama, mengakui dengan sesungguhnya bahawa tiada Tuhan selain Allah. Syahadah, ya, 2 perkara itu. Ya, sebab kita perlu sangat tu. Ya, 2 perkara itu. Dan yang kedua, memohon ampun kepadanya. Kita perlu. Ya. Pertama, kita kena mengucaplah syahadah, ya. Dan yang kedua, kita mohon ampun. 2 perkara yang kedua, ya, yang mana maksud dia 2 perkara yang kedua tu iaitu yang kita hajati, yang kita nak. 2 perkara yang kedua yang kamu sangat memerlukannya ialah, pertama, memohon syurga, dan yang kedua, perlindungan daripada neraka. Jadi 4 perkara ni kita sama-samalah mohon pada Allah, biarlah Tuhan ingatkan kita. Maknanya kita tak seleweng, maknanya tidak berlaku syirik lah. Ya. Yang kedua, kita maknanya minta ampun. Yang ketiga, kita minta syurga. Dan yang keempat, kita mohon dijauhkan daripada neraka. Ya. Semua tu ayatnya pendek-pendek saja. Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ampunkan aku, fa'fu anni. Ya. Yang awal tadi syahadah ialah paling mudah sekali la ilaha illallah lah. Ya, asyhadu an la ilaha illallah tu ya panjang juga. Dan yang ketiga, Allahumma ajirni minan nar. Kan lepas sembahyang kita baca kan, minta perlindungan daripada api neraka. Sesiapa memberi minum kepada orang yang berbuka puasa, beri minum pada orang yang berbuka puasa, nescaya Allah memberi minum kepadanya daripada air kolamku. Air kolamku. Ingat Ustaz Abu Syurah mengajar itu surah Al-Kausar. Kan kan kolam tu nama dia Kausar kan. Jadi dapat minum air daripada kolamku, Nabi kata, iaitu kolam Kausar, dengan satu minuman yang dia tidak merasakan haus lagi sesudahnya. Sekali minum je, tak dahaga lagi, sehinggalah ia masuk ke dalam syurga. Jadi berapa lama kita nak tanggung nak masuk dalam syurga tu kita tak tahu berapa lama. Tapi dengan seteguk air daripada kolam Kausar tu tak dahaga lagi dah. Ya, jadi sebab itu maka berilah minum. Sebab itu pergi ke
di Mekah, kita puasa di Mekah, Arab tu berlumba-lumba bagi air dekat kita. Kan kita duduk aja untuk sini bagi rupanya ini hadisnya. Kan kita tak tahu kan. Sibuklah Arab ni, orang ni air. Kita nak marah pula dekat dia kan. Rupanya dia dah faham. Kan seteguk air yang kita minum kan. Siapa di antara kamu mengadakan majlis berbuka puasa kepada orang mukmin yang berpuasa di bulan ini, maka di sisi Allah nilainya sama dengan membebaskan seorang budak. Ya. Dan ia diberi keampunan atas dosa-dosanya yang lalu. Yang orang buat jamuan kan. Baik. Wahai manusia, siapa yang memperelokkan akhlaknya di bulan ini, dia akan berjaya meniti sirat pada hari ketika kaki-kaki tergelincir. Kan? Meniti siratul mustaqim tu, orang kata kaki-kaki tu. Tapi dia ni, orang kata akhlak dia baik. Kita jaga akhlak. Jadi kita bukan setakat nak derma duit upang je. Kita bila sebut Ramadan ni, nak bagi duit, jangan. Akhlak kita kan, senyum tawa kita, orang rasa senang hati dengan kita, orang bergembira bila ada kita, kan? Itu semua tu akhlaknya ya. Ya, sesiapa yang memperelokkan akhlaknya di bulan ini, dia akan berjaya meniti sirat pada hari ketika kaki-kaki tergelincir. Sesiapa yang mempermudahkan pekerjaan oleh orang-orang yang berkuasa, ingat puasa di bulan ini, Allah akan meringankan pemeriksaannya di hari kiamat. Penguat puasa. Kan? Kita dengan penguat puasa ni bermusuh. Kan? Jadi maknanya kita meringankan tugas dia lah. Kalau dia kata janganlah meniaga itu, kita betul salah meniaga dekat situ. Kita meniaga tempat yang disediakan. Kan? Jadi itu maksud dia. Ya? Contoh je lah, contoh Kak Leha ya. Kak Leha bukan nak meniaga. Contoh. Betul lah kan, orang niaga tu selalu masalahnya masalah tempat niaga kan. Sesiapa mengelakkan aib di bulan ini, Allah akan menahan murkanya pada hari ia berjumpa dengannya. Allah akan menahan murka dia ya. Pada hari ia berjumpa dengannya, maknanya pada hari berjumpa dengan Allah ya. Sesiapa memuliakan anak yatim di bulan ini, Allah akan memuliakannya pada hari ia berjumpa dengan Allah juga. Barang siapa menyambungkan silaturahim di bulan ini, Allah akan menghubungkan dia dengan rahmatnya pada hari ia berjumpa dengannya. Barang siapa memutuskan kekeluargaan di bulan ini, Allah akan memutuskan rahmatnya pada hari ia berjumpa dengannya. Benar Allah. Tak dapat rahmat Allah ya. Sesiapa melakukan solat sunat di bulan ini, Allah akan menuliskan baginya kebebasan daripada api neraka. Sesiapa melakukan solat fardu, baginya adalah pahala ganjaran seperti melakukan 70 solat fardu di bulan yang lain. Satu solat fardu kita buat sama 70 solat fardu di bulan lain. Ya. Sesiapa yang memperbanyakkan salawat kepadaku di bulan ini, salawat pada Nabi ya, di bulan ini, Allah akan memberatkan timbangannya pada hari ketika timbangan menjadi ringan. Ya. Wahai manusia, sesungguhnya pintu-pintu syurga dibuka bagimu, maka rayulah kepada Tuhanmu agar dia tidak akan menutupkannya bagimu. Kita katakan kan? Kadang kita miss dengan kereta api sampai-sampai aja pintu pagar tutup. Dulu kan zaman-zaman gate kereta api dulu kan. Sampai je nak sampai di tujuh. Allah kena tunggu lah. Kalau setengah jam kan 20 minit. Saya pernah tahu terlena dekat jalan Lipuk. Ditutup. Kan kita nak cross nak pergi sebelah sana kan jalan Lipuk tu. Pernah terlena dalam kereta. Punya lama. Tapi sekarang alhamdulillah semua dah selesai. Maka sesungguhnya pintu-pintu syurga dibukakan bagimu, maka rayulah kepada Tuhanmu agar dia tidak akan menutupkannya bagimu. Pintu-pintu neraka tertutup, maka mohonlah kepada Rabbmu
kepada Allah agar ia tidak akan dibuka bagimu. Itu neraka dah tutup. Jadi kita mohon jangan buka. Biar kita lepas dululah. Tuhan nak apa. Syaitan akan terbelenggu. Maka mintalah agar syaitan tidak akan menguasaimu. Kemudian berdiri Ali karramallahu wajhah lalu berkata, Sayyidina Ali menantu dia, "Ya Rasulullah, apa amalan yang paling utama di bulan ini?" Nabi berjawab dengan sabdanya, "Ya Abul Hasan." Mengapa tuan ni Nabi panggil Ali, dia panggil Abul Hasan, dia tak panggil Ya Ali? Sebab Ali tu bapa kepada Anak. Hussein. Ya, harapnya macam tu. Amalan yang paling utama di bulan ini adalah menjaga diri daripada apa yang diharamkan Allah. Itu je. Simple. Dia tak sebutlah ini. Tapi jaga diri daripada apa itu Allah. Wahai manusia, sesungguhnya kamu akan dinaungi oleh bulan yang sentiasa agung lagi penuh barakah. Bulan yang padanya terdapat satu sahaja malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Bulan Allah telah menjadikan puasanya suatu fardu dan berjaga malam dan berjaga pada malamnya suatu tawaduk. Tatawuk bukan tawaduk. Satu tatawuk. Tatawuk ni maknanya satu ketaatan. Maknanya malam yang kita penuh dengan ibadat. Itu apa orang kata ni khutbah Nabi. Sedap kan? Lengkap. Jadi maknanya perkataan demi perkataan itu dia merupakan panduan untuk kita buat. Kan? Saya rasa kalau nak baca tentang Ramadan ni, apa nak buat Ramadan? Baca. Faham khutbah? Boleh buat semua. Lengkap. Ya, di situlah sunat, di situlah wajib kan? Dan di situ juga perkara-perkara yang disuruh ya. Jadi itu tentang apa ni khutbah ya. Seberingkas saya nak ingatkan balik tentang Ramadan lah ya, tentang Ramadan ni. Maknanya kita lihatkan dia lah sikit. Maknanya tengah hari tu biar dia boleh tidur, nap sikit kan. Jadi kita bebankan dia banyak sangat lah. Kita timbang lah apa yang patut dia buat kan. Jangan kita tapukkan dia lah satu-satu kan. Jadi dia pun dah puasa kan. Kita ringankan lah. Maknanya apa yang kita perlu untuk diri kita nak kurangkan, maknanya nak kurangkan berat itu dekat dia pun kita macam tu jugalah. Ataupun kita plan siap-siap aturkan kerja tu supaya dia tak teruk kan. Jadi pagi tu awak buat yang ni. Lepas tu awak rehat sekejap. Lepas maknanya kamu masuk dapur pukul 4 ke pukul berapa ke. Jadi maknanya ringanlah apa pun. Kita tahulah. Saya nak cakap pun saya pun tak tahu nak kata juga. Sebab saya pun dah lama tak pakai pembantu. Sejak pada anak bongsu umur masuk tadika 6 tahun. Sekarang anak bongsu dah 30 berapa orang. Jadi tak tahu dah. Jadi sama lah, asalkan bagi maknanya orang tu boleh makan, dia masak. Kita bagi ayam dekat dia masak. Okey? Apa? Boleh. Boleh tak kita? Benar. Macam kita beli pasar kan, kita beli ayam kan. Kita tengok dia. Okey. Ambil lah, saya bayar. Sebab kita kenal lah dia, tapi kalau kita tak kenal dan kita pun ni puasa tak puasa, itu kalau dah ragu-ragu tu lebih baik tak payah lah, balik nanti ralat pula kan. Jadi kita kenal lah maknanya kan. Pergi kedai, dia jumpa Kak Basrah dia nak pilih ayam. Okey Kak Basrah, separuh Kak Basrah ya, saya bayar. Kan dia kadang cakap dengan Kak Basrah, sepiringnya boleh kita lakukan
tahu kawan kita kan, tak pasal bil, boleh anytime, Datuk bayar saja. Datuk bayar saja, anytime speaking boleh kan. Jadi, jadi faham tak boleh. Macam-macam dalam hadis ada dia sebut kurma, buah kurma kan. Kalau kita di sini pisang. Sebab itu kan mungkin saya rasa saya datang sini baru saya tahu mungkin orang Jawa lah punya dia suka sedekah pisang dekat masjid. Saya datang sini pun saya tahu sedekah pisang dekat masjid. Bukan buka pisang dia dekat ni. Tapi ya saya tengok di kampung tak ada dekat masjid pun hantar pisang dekat sini kalau ke Jumaat dia kan pisang. Pisang agaknya sedekah pisang. Sebab bila saya masuk pada Islam kan, kami pergi semayang kat masjid, pisang. Dia orang kata ni kampung Jawa. Masjid kampung Jawa dia kata ni pisang. Okey. Okey. Baik. Tapi dia. Jadi sebut tentang puasa ni, jadi kita sebagai yang dah berbaya ni biarlah maknanya pada kita rindukan Ramadan. Bila sebut Ramadan tu maknanya rasalah seram dia, rasa macam orang pasal hebat Ramadan tu. Dan kita pun bila sebut Ramadan tu teringat segala ibadat yang kita buat ringan-ringan rasa nak buat. Jadi maknanya betapa kita rindukan Ramadan itu. Satu semangat yang kita kena tanamkan maknanya baik kepada diri kita maupun kepada anak-anak kita, keluarga kita. Supaya Ramadan itu sentiasa diraih setiap tahun, dinanti-nanti. Sebab itu dia kata kalau orang-orang yang orang-orang salaf, orang dulu-dulu nak masuk je Ramadan tu dia tak nak buat apa dah. Dia tak nak pergi mana dah. Dia memang duk tunggu Ramadan tu saja, dia tak nak pergi mana-mana dah. Kan? Jadi kita pun macam tu juga, tapi kita ni bila rasa macam tak ada apa-apa macam bulan biasa. Cuba jangan. Bila sebut Ramadan tu kita rasa macam rindu sangatlah. Macam kita duduk di sini kan, macam saya mak bila sebut mak nak datang tu, ya Allah nak beli apa ya? Apa semua bilik dia macam mana nak beli apa semua. Jadi maknanya kita nak siap untuk dia kan. Jadi macam itulah perasaan kita. Jangan bila sebut mak nak datang tu, alamak dia nak datang lagi payahlah macam. Kan sebab Ramadan tu tak ada sebab dia tak makan tu. Masalah tak makan besar tu pada orang yang makan. Okey. Jadi Ramadan ya. Jadi kedatangan Ramadan tu biarlah kita ada persediaan diri kita, persediaan kepada keluarga kita. Kalau diri kita dua-dua sekali, jasmani dan rohani. Ya, jasmani dan rohani. Kalau dari segi jasmani tu dia kata kita pasang badan sikitlah. Pasang badan sikit. Kalau pensyarah saya kata dulu, kira nak kahwin tu siap badan elok-elok. Dia cakap makan segala vitamin pun semua elok. Pensyarah saya dulu masa kita belajar kan. Dia cakap. Jadi pasang jaga badan kan. Kemudian keselamatan sama sebab macam orang tua katalah darah manis. Kan dalam bertunang tu jangan duk berjalan rata-rata ke sini. Darah manis, takut nanti kemalangan sebagainya. Sebab bila kemalangan tu datang Ramadan kita nak buat macam mana lagi kan. Jadi dengan sebab itu maka maknanya kita banyak duduk di rumah lah. Kurangkan sikit keluar. Itu semua maknanya penjagaan fizikal. Kita kena apa orang kata ni beri perhatian lah ya. Kemudian dari segi kerohanian tu iaitu kita maknanya kita rasa suka. Walaupun macam kita kata kita baca Quran kan. Kita baca Quran ada tempat yang sedih tu kita walaupun kita tak rasa sedih kita kena buat macam sedih kan. Kena bagi rasa sedih. Bila sebut syurga tu, ya Allah berilah aku syurga, ya Allah berilah aku syurga, sukanya syurga. Bila sebut neraka, ya Allah tak maulah, subhanallah, Allahumma ajini minan nar. Lepas tu baru kita sambung bacaan. Dia kena ada macam tu. Jangan kita baca Quran tu kita cakap habis. Bila jumpa ayat neraka tu maknanya mohon pada Allah. Allahumma ajini minan nar, Allahumma ajini minan nar. Selamatkanlah, tolonglah ya Allah.
Ada orang kata, ada orang rasa neraka ni tak apalah, masuk sekejap nanti keluar. Ui, jangan duk buat sekejap-sekejap lah. Kena ubat nyamuk aku tak tahan kan. Jangan buat main. Ya. Itulah. Baik. Jadi kita bergembira dengan apa orang kata ni, kedatangan Ramadan. Kemudian kita azam yang kita akan gandakan ibadat. Selama ni kita duk buat dah, kita baca Quran, kita sembahyang sunat, kita puasa sunat. Jadi kita cari, apa lagi yang boleh kita tambah. Kalau dalam pendidikan tu selalu macam saya selalu kata kepada pelatih saya, bila kita sebagai guru, kalau kita jumpa murid, kesalahan yang murid kita buat, kita kena perbetulkan. Kita pun selama ini ibadat kita banyak tempat yang salah, maka kita perbetulkan. Kalau dah nak kata betul pun orang kata tak berapa kukuh lagi lah, tak berapa mantap. Jadi kita mantapkan. Dan kalau benda tu, ibadat itu dah elok, maka kita perkayakan lagi. Jadi peringkat kita mungkin ibadat kita dah elok lah kan. Ba'liyah kita buat dah, Qabliyah kita dah buat dah, puasa Isnin Khamis kita dah buat dah, apa lagi? Cari. Cari lagi. Takkan lebih peringkat kita masih duduk buat salah ni dalam ibadat kan. Masih semayang duduk begitu. Ada orang dia semayang bergerak, tak boleh. Dan dia tak boleh. Kena berdiri tegak. Jadi peringkat kita tak ada dah. Saya duduk tengok semayang kat sini ke semayang mana-mana pun tegapnya. Elok je. Ya? Jadi bila dah elok, maknanya bila dah baik elok semua, jadi kita, dia kata kita perkayakan. Macam mengaji Quran tu, dah baca elok dah. Tadabbur lah. Kalau dah tadabbur dah boleh taranum lah. Sebab nak dapat waratilil Quran tartilah. Baca Quran tu kena tartil. Nak tartil kena lagu lah sikit. Jadi lagu paling-paling tak ada pun lagu cara kita lah. Supaya kita boleh pasangkan tajwid. Kalau tak ada lagu boleh langsung tak boleh nak pasang tajwid, dengung-dengung tu. Sebab dengung ikhfa lain, dengung iqlab lain, dengung idgham al-gunnah lain. Tapi bila kita tak pandai taranum langsung, kita tak jadi nak buat dengung tu. Bila ada taranum, tidak Ustazah Raja'ah kalah yang tu. Jadi itu kita berazam ya untuk buat ibadat sebanyaknya dan meninggalkan yang jahat, yang tak elok. Kalau suka duk cari-cari kesalahan orang, tajasus, ngintip-ngintip, kurangkan. Boleh tu muhasabah diri. Ada orang yang jenis suka. Termasuklah juga saya pun sama juga. Bila dua orang ni cakap perlahan, berbisik, apa ya? Itu pun satu hal pun. Kan? Padahal dia berbisik kan. Dan kita pula pergi. Ya. Jadi maknanya kita azam kita ya, kita berazam yang kita akan buat ibadat sebanyak mungkin lah. Ya. Kemudian yang keduanya kita tak mau dah benda-benda yang tak elok. Yang berikutnya juga iaitu doa. Kena banyak doa. Terutama sekali awal-awal ni, sebelum nak masuk Ramadan ni, baca doa Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Sebab kita nak minta Tuhan tolong kita. Allahumma a'inni. Tolong aku ya Allah, ala zikrika, supaya rajin sikit ingatkan kau, rajin bertasbih, rajin bertahmid, rajin bertakbir. Tu. Doa tu semua orang boleh ingat, boleh kan? Baca. Lepas bagi salam sembahyang tu, baca Allahumma a'inni. Ya Allah tolonglah aku. Tolong. Sebab kita tak boleh tahu semua apa yang berlaku pada kita ialah dengan kudrat dan iradat Allah. Sebab itu maka kita kena minta. Jadi doa Allahumma a'inni. Allahumma lepas sembahyang memang kena baca. Sebab itu setengah imam dia bagi salam je. Assalamualaikum. Terus dia baca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadat. Barulah dia
Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Nah, ya, kena berdoa ya. Kita berdoa, antara doanya itulah maknanya beri kita kekuatan, sihat tubuh badan. Nah, beri kita ya untuk kita beribadat ya. Baik. Kemudian apa orang kata ni, puasa ni ya dia merupakan rukun Islam lah, dan pahala dia 1/4 daripada iman. Nah, iman 1/2 loh, kan? Iman tu sabar itu 1/2 daripada iman. Sabar itu, puasa itu 1/4. Besar, 1/4 daripada imannya. Oleh sebab itulah maka ulama kata, bahkan dalam hadis pahala sabar itu besar, tak terhingga kan Tuhan kata kan. Jadi maka pahala puasa pun samalah. Kan Tuhan kata benda-benda lain kita buat kerana kepentingan kita, tapi puasa kita buat kerana dia. Maka dialah yang akan bagi sebanyak mana apa pahala yang dia nak bagi kepada kita. Jadi sebab itu maka kita ambillah peluang ya. Kemudian puasa ni juga satu kita kena ingat ya. Minta pada Tuhan, sebab Tuhan buka satu pintu syurga. Apa nama? Ada satu pintu yang Tuhan buka khas untuk orang puasa. Ingat, mesti tak lupa. Jiran kita, kata ni. Itulah ingat, Pakcik Raya. Saya selalu kata dekat anak saya, Pakcik Raya ni. Syurga lah tu. Satu pintu syurga. Tuhan sediakan untuk orang yang puasa. Jadi esok-esok ni, malaikat buka pintu syurga tu, malaikat panggil. Hai orang yang berpuasa, mana siapa yang berpuasa? Siapa yang puasa? Masuk ikut pintu ni. Orang yang tak puasa tak boleh. Habis tu bila orang dah puasa masuk semua dah habis tutup. Itulah. Jadi kita minta lah maknanya supaya kita berpuasa dan Tuhan beri kita masuk syurga melalui pintu Rayyan. Ya, ada banyak lagi pintu-pintu yang lainnya. Dan kita jadikan Ramadan ini sebagai dengan usia kita yang ada sekarang lah, terutama usia saya lah. Rasa tak ada orang dah yang lebih pada saya rasa. Kak Ijah kot dengan senior ni. Dah sampai ke ceiling dah ni. Ya. Jadi maknanya peluang untuk beribadat. Ya, peluang untuk kita beribadat kerana pahalanya berganda. Ya. Pintu syurga akan dibuka pada malam pertama, ditutup pada malam akhir. Itu dia kata. Jadi sebab itu maka kita cubalah sebanyaknya ya. Jadi satu hari kita berpuasa dia kata Tuhan binakan sebuah rumah di syurga satu hari. Kemudian malaikat mohon Tuhan ampunkan dosa kita mulai daripada pagi sampai petang. Malaikat tolong ampunkanlah dia ya Allah, ampunkanlah dia ya Allah, ampunkanlah dia ya Allah. Dari pagi terbit fajar hingga jatuh matahari. Itulah ya puasa ni ya. Kemudian kita puasa 1 bulan, dia kata Tuhan ampun dosa kita hingga Ramadan akan datang. Tu hingga Ramadan akan datang. Jadi kita puasa satu hari 7,000 malaikat yang saya kata tadi, 7,000 malaikat mohon pada Allah supaya ampunkan kita daripada pagi hingga petang ya. Dan kita sujud, kita solat tu kita sujud pada malam ataupun siang, malam dan siang. Tuhan bina 10 pokok di syurga. Jadi banyaklah maknanya peluang lah kepada kita ya.
dengan apa orang kata ni Ramadan ni ya. Jadi dengan sebab itu maka kita berdoalah pada Allah supaya dia kata dalam buku ni supaya Tuhan panjangkan umur kita. Kan? Sebab itu maka sekarang ni kita duk berdoa kan. Allahumma barik lana fi Sya'ban. Kadang imam kata ma baqiya min Sya'ban. Apa yang saki-baki yang ada lagi dalam bulan Sya'ban ini, berilah keberkatan kepadaku ya Allah. Wa balighni Ramadan, sampaikanlah aku bulan Ramadan. Jadi minta pada Allah sebab iyalah ya. Ya. Sebulan bulan puasa kita ya, sebulan kita berpuasa tu dia cakap. Tuhan ampunkan apa ni dosa kita hingga Ramadan akan datang. Maknanya itu untuk akan datang lah. Kita buat sekarang ni maknanya sebagai persediaan. Mohon pada Allah besar pahala dia ya. Jadi itu apa orang kata ni peluang-peluang yang kita dapat ya. Bentuk ya. Apa dia? Ini ada lagi ni. Kemudian bentuk pengampunan disebut di situ. Pengampunan Allah. Malam awal Ramadan tu Tuhan tengok muka orang yang berpuasa. Tuhan tengok muka orang yang berpuasa, terus dia ampunkan dosa. Dia sebut di situ. Ya? Kemudian awal Ramadan merupakan rahmat yang baca tadi kan? Awal Ramadan rahmat. Bahkan kita kata kita bagikan Ramadan tu kepada 10 hari yang awal. Pertengahan Ramadan 11. Kan? 11 pengampunan. Maghfirah, pengampunan. Kan? Kemudian 21 bebas daripada api neraka. Ada doa tu. Ya? Jadi itu bentuk pengampunan yang Tuhan sediakan kepada kita ya. Untuk orang yang tak berpuasa. Ini orang yang tak berpuasa ni, tapi kita insya-Allah mohon kepada Allah lah. Allahumma inna ya, tolong ya Allah. Orang yang tak berpuasa ni memanglah first kali Allah haramkan dia syurga lah. Ya. Kemudian malaikat pun laknat dia hingga datang Ramadan tahun depan. Malaikat kutuk je. Dia kata. Bila dia mati, semua kebajikan dia lupus. Sebab dah tak puasa kan? Tak puasa maknanya dia menafikan rukun, dia menafikan rukun Islam. Kan? Jadi itu ya. Jadi itu bentuk. Dan orang yang berpuasa dengan terpenuh keimanan lah, ikhlas kerana Allah, dan dia buat betul-betul mengikut kehendak syarak dan dalam keadaan mengharapkan ampunan daripada Allah, memang Tuhan ampun. Itu memang tiap hari kita dengar dekat radio ke, dekat ceramah semua. Orang yang berpuasa yang betul-betul dia jaga puasa dia, tata susila puasa tu dia jaga elok-elok dan dia mengharapkan pengampunan Allah, maka Allah ampunkan dia ya. Jadi untuk orang yang berpuasa ni ada dua kegembiraan. Ada dua kegembiraan. Satu masa buka puasa. Masa buka puasa pun ada dua. Satu kita buka 3 hari tu. Yang keduanya raya. Kan? Orang tak puasa dia rasa tak nak rasa apa. Kan kita ni ya Allah, nanti seronok. Yang dah tua taklah sangat. Sekarang ni dah lah. Jadi benda tu dah turun pada cucu kita lah pula. Cucu kita lah. Cucu sekarang ni untung ni tambah cucu yang duduk kawasan ni. Mak beli baju, nenek beli baju, wan beli baju. Tak terpakai. Kan? Dah bilang-bilang dah pun. Dr. Nani pun dah tengok lagi ni baju cucu ni, baju cucu ni. Nenek tu yang lebih kalut daripada mak dia. Kan? Itulah. Kan? Rezekilah cucu-cucu kita ya. Dua kegembiraannya. Yang pertama waktu berbuka, yang kedua ialah bila berjumpa dengan Allah esok.
Memang kita senikmat-nikmat yang kita dapat bila kita mati esok ialah bertemu dengan Allah. Bertemu dengan Allah, ya. Dia kata, kemudian yang gembira lagi tidur orang yang berpuasa ibadat. Orang yang berpuasa tu tidur tu ibadat. Sebab itu kita kena tidur. Kena. Wujud diri letakkan jadual pukul 11 tu kena tidur. Balik tadarus. Balik tadarus, tidur dulu. Tidur sekejap supaya malam nanti kita boleh beribadat. Ada tenaga untuk beribadat, ya. Kemudian diam tak bercakap kalian. Tasbih. Diam orang yang berpuasa itu. Artinya dia bertasbih. Doa dia diterima. Doa dia diterima. Ibadat dia pahala berganda. Itu Tuhan bagi tu, ya. Jadi kesimpulannya maknanya kita ketuklah pintu syurga itu dengan berpuasa. Ya, kita ketuklah pintu syurga itu dengan berpuasa. Cukuplah. Tak payahlah nak cerita rukun puasa apa semua tu kan. Dah. Bolehlah kita. Kalau kita tak boleh pun kita ikut orang lah. Kita jangan buat apa yang orang tak buat tu. Kita ikut. Baik. Ada apa soalan tentang puasa? Cukuplah tu. Setakat itu sajalah. Nak cakap banyak lagi boleh. Tapi saya kata untuk kita lah kan. Untuk kita tu cukuplah. Tentang ni puasa, ya. Tempat. Ada apa soalan tentang puasa? Adalah, ya. Jadi kita semua sekarang ini, ya, suspend ke nanti nak datang puasa. Berapa hari lagi? Seminggu lagi. Kalau boleh tu, orang yang tak pernah puasa Isnin Khamis tu, seminggu ni tak payah puasa lah. Pasang badan lah. Rehat badan. Makan bagi lebih sikit lah. Belilah vitamin. Saya dulu saya makan itu Pamaton. Tapi sekarang tak ada, saya tak dapat kedai. Ada tak? Oh. Ada. Ya, saya selalu duduk beli dekat. Yalah, itulah ceritanya. Makan Pamaton tu memang. Sebab kalau kita tak makan nanti kan kalau kita tak Pamaton tu memang bukan selera makan. Ya. Jadi, bulan puasa lah. Bulan puasa sebab bila kita tak ada selera makan nanti, nak puasa esok tak lanjut. Jadi Pamaton tu membantu. Cuma ambil Pamaton tu kena minum air banyak. Minum air banyak. Tapi saya memang biasa yang tu. Hari tu tanya dia kata, tak tahu kot saya pergi kat kedai. Dia kata tak ada keluar lagi, dia cakap. Lepas PKP ni dia kata, mungkin stok lama lah yang ada. Tak tahu lah. Kita pulanglah buat ambil. Ya, dia serubanya. Luaran mana ya? Switzerland mana? Itu bukan itu dia itu yang lokal punya bukan panggil Pamaton, apa nama tu? Yang panggil punya tu. Proviton. Tapi yang betul yang itu yang tempatan kita punya Malaysia. Itu tak ragulah, ada orang dia ragu makan Pamaton sebab buat dekat luar negeri itu macam-macam dia kata dia masuk. Jadi sebagai ganti tu lah Proviton kan. Yang orang nak pergi Mekah dia bagi tau. Masa saya nak pergi Mekah dia bagi seorang 2 botol dengan ustaz. Mahal tu. Dia bagi seorang 2 botol. Ya. Proviton. Ya. Boleh belilah. Yang tu. Kalau ni tak makan pun dah bersedia. Bagus. Tak apa lah. Ni masalahnya bila puasa dengan panas. Hilang selera makan tau. Sebab badan kita pun kurang air kan. Jadi minum air banyak. Ya. Terawih kenapa? 8 ke 20 ke? 8 ke 20 terpulang lah. Nak buat 8 ke nak buat 20 ke terpulang lah. Tapi kalau buat 8 pahala setakat 8. Buat 20 pahala setakat 20. Buat 8 tak dapat pahala 20.
Kan, jadi itu pun dah saya pun tak boleh nak kata jugalah sebab riwayatnya macam-macam. Jadi kalau buat 8 pun boleh, buat 20 pun boleh, terpulang. Nah, jadi tak tahulah. Bagi saya buat 20, tak larat saya buat sambil duduk. Jangan duduk atas kursi. Bila tak larat jangan duduk atas kursi. Ada orang dia tak larat nak buat tak larat nak berdiri, tak boleh. Duduk atas kursi tu prinsipnya ialah kepada orang yang dia tak boleh lipat lutut. Itu saja. Dia tak boleh lipat lutut ni. Senang saya kata Ustaz Hashim lah, operasi lutut. Dia tak boleh lipat, tak boleh. Itu. Kalau lain-lain tu memang kena duduk atas lantai. Tapi saya nak tegur sangat-sangat pun tak mau juga. Saya pun kadang-kadang sampai satu baris duduk atas kursi. Dia kata dia sakit pinggang lah. Sakit pinggang tak boleh. Sakit pinggang pun atas lantai. Dia cuba baca tengok. Tentang apa orang kata ni semayang atas kursi. Semayang atas kursi itu pun hanya sebagai ijtihad ulama je, tak ada dalam hadis. Itu yang duk berkelahi tu. Tak ada dalam hadis. Yang ada dalam hadis tu semayang duduk atas lantai. Semayang tidur, semayang miring bagi orang yang sakit lah. Tak ada duduk ni. Tapi sekarang ni bila ada lutut sakit dan lutut tak boleh lipat, tak boleh lipat, baru boleh duduk atas kursi. Kalau selagi boleh lipat, tak boleh, kena duduk. Jadi tak boleh sujud. Bila tak boleh sujud, rukun tak ada. Rukun tak cukup. Bila rukun tak cukup, tak sah ni. Itu masalahnya. Jangan alasan kata tak boleh sujud. Memang betul lah tak boleh sujud. Ialah masalahnya, dia duduk atas kursi tu sebenarnya dia tak boleh duduk atas kursi kalau lutut dia boleh lipat. Lutut dia boleh lipat. Tapi sekarang saya tak tahu boleh jadi lutut. Tak tahulah yang punya diri lah coba sendiri. Saya nak kata pun tak boleh juga, boleh jadi tak boleh lipat. Ataupun boleh jadi dia faham. Bila lutut sakit, dia kata lutut dia sakit. Lutut sakit kalau masih boleh lipat. Tak boleh. Jadi turun sakit, turun duduk bawah atas lantai. Turun duduk bawah. Dia jangan takut di kursi. Tak boleh. Dia sebetulnya kaki macam duduk tasyahud awal. Duduk macam mana dia boleh duduk. Duduk macam mana dia boleh duduk. Kalau duduk asalnya memang duduk tasyahud awal. Tapi kalau dia tak boleh juga duduklah macam mana pun. Macam mana dia boleh duduk. Duduk katak, agak atas tak timpul katak. Buatlah. Pulang. Ya. Janji dia boleh sujud. Duduk tu. Maknanya, rakaat pertama dia berdiri, dia rukuk, dia sujud, terus duduk. Jangan naik lagi dah. Jangan naik lagi dah. Terus sampai habis. Sebab itu bila dia dah duduk dalam rakaat yang kedua, 2, 3, 4, habiskan. Dalam keadaan duduk. Jadi dia berdiri hanya dalam rakaat pertama waktu takbir. Lepas pada itu, dia rukuk. Rukuk sujud. Sujud terus duduk sampai habis. Itu cerita dia. Ada orang dia faham dia nak kena bangun balik. Tak payah. Tak payah sebab dah tak boleh bangun. Semayang orang sakit. Semayang orang sakit ni kita jangan cerewet sangatlah. Sebab tu yang mempunyai diri tu, ingat keikhlasan dia buat solat tu. Bergantung pada keikhlasan dia. Jangan tak payah gagah. Memang dia sebenarnya duduk tu yang disuruh duduk. Jadi sekarang ni terawih. Kalau dia bangun apa rakaat yang kedua, nak kata macam mana? Kita sembahyang tarawih 2 rakaat salam. Bangun yang kedua kan. Bangun yang kedua kalau dia mampu boleh bangun. Kalau tak boleh bangun teruslah, tak payah. Tapi kalau dia boleh bangunlah. Sebab kadang-kadang bila kita buat 2 rakaat, rakaat yang pertama tu kita berdiri kan, kita berdiri. Lepas tu kita rukuk,
Kita sujud, kita nak bangun pula tu tak larat kan. Apa orang kata sakit sangat. Kita duduk, baca semayang dalam duduk. Lepas tu rukuk lah. Rukuk, tahulah kan? Lepas tu sujud lah. Lepas tu bangun baca tahiyat akhir. Baca tahiyat akhir, bagi salam. Dapatlah 2 rakaat kan. Awak nak bangun yang kedua kan, tarawih yang kedua. Mungkin dia slow sikit kan. Jadi orang tak ambil masa. Dia kata kalau ambil masa boleh. Kena buat, kena berdirilah. Berdirilah rakaat yang pertama tu. Lepas tu masuk rakaat kedua tak boleh dah. Duduklah. Semayang yang ketiga berdiri juga sebab antara solat yang pertama dengan solat yang kedua tu ambil masa kan. Jadi slow-slow tu boleh lah. Jadi macam tu maksud dia. Jadi nak buat 8 ke nak buat betul. Tu boleh. Balik ya, boleh. Datuk balik sambung di rumah boleh tapi jangan buat witir. Dah witir jangan buat lah. Dia tak apa, dia witir, bila kita dah buat witir, kita habislah witir. Bila nak tutup solat tu dengan witir. Jadi sambung tu tak usah buat witir lagi. Balik semayang sendiri di rumah. Balik semayang dengan datuk di rumah. Semayang barulah buat witir 3. Dan kalau balik rumah tu memang payah lah kan. Balik rumah tu, itulah cerita dia. Jadi apa orang kata ni, yelah tapi ramai orang macam tu dekat masjid pun sama. Ada orang dia mesti buat 20. Dia letih lah, buat 8 je lah, dia balik. Dia tak buat witir, dia balik. Jadi kita rasa dia balik sambung di rumah lah. Dia minum dulu, dia apa semua dulu, apa semua. Lepas tu dia semayang pun dah. Sebab tu dia panggil tarawih. Tarawih tu semayang sambil rehat. Kan? Ya. Memanglah dia adab berjamaah memang macam tu. Adab berjamaah kita tak boleh keluar daripada tempat solat itu selagi mana imam tak keluar. Kita kena bagi imam keluar dulu, kita ikut belakang. Itu adab dia, adab. Tapi dari segi nak buat tu tak apa. Kita maknanya kita tak usah buat tarawih, buat witir lagi. Tak tahulah kalau ada orang buat witir terus kemudian balik buat lain di rumah kan, saya tak tahulah yang tu. Yang saya faham macam itulah. Yang saya faham maknanya jangan buat witir lagi. Balik sambung di rumah. Balik datuk tidur dulu sekejap, setengah jam. Kan? Bangun buat Nescafe minum-minum, sambung witir. Sambung tarawih. Tunggu Moreh. Okay. Baik. Jadi ada apa lagi? Ini apa ni solatnya? Jadi tak apalah, kita tangguh dulu ya hadis ni ya. Kita baca kemudian. Okay. Baik, sebelum kita berhenti, saya ada hari tu kami pergi adalah suka-suka pergi minum petang sama grup Quran saya. Apa orang kata pergi minum, Tengku Zaliha bagi doa ni sedap. Doa ni dalam bahasa Melayu. Saya nak edarkan bukan pasal pun sebab saya tahu kalau perempuan ni bagi Arab yang tak pernah dibaca, akhirnya tak baca langsung. Jadi saya rasa saya minta izin dengan Tengku, saya kata dekat Tengku, saya minta izin, saya nak edarkan doa ni kepada kawan-kawan kita. At least maknanya sebab dia dalam Melayu, dia macam-macam yang ini juga lah Melayu, tapi asalnya Arab. Ini pun sama lah juga, tapi diterjemah Melayu. Dan saya pun edar kepada anak-anak saya apa semualah, bagilah, bacalah saya kata lepas semayang. Kamu ni kalau suruh baca Arab, Rabbana Atina aja. Rabbi ghafirli. Alhamdulillah juga lah dia boleh juga Rabbi ghafirli kan. Saya kata walaupun dia ada yang sekolah Arab, anak saya tu 2 orang sekolah Arab. 2 orang tu bukan sekolah Arab. Kat sekolah Arab pun bolehlah gagah-gagah pakai suruh jadi imam dia handphone lah. Sebab benda dia tak confident lah kot sebab mak dia dengan ayah dia duduk belakang kan. Duduk di rumah dia jadi king kan, tak apalah.
salah tak salah pun kan. Jadi ambil semua satu ni, saya baca nanti perempuan tengok. Ustazah, Ya. Ustazah, kirim Kak Fat satu untuk saya. Tak datang tak boleh. Alah, saya kat Kedah, Ustazah. Ini apa ni Cik Tima, apa ni Fat tak datang. Nantilah. Dia Okey. dia migraine. Nah, ambil. Okey, okey. Junat satu kirim kat Datuk please. Siapa tu? Ni siapa ni? Ju. Ju. Oh. Ju. Jauh. Datuk Faridah kata jauh Ju. Dia kata Jauh. Ju. Dia nak pergi rumah Ju. Oh, Padahal ya. 2 kaki je. 2 kaki je, bukan 3 kaki kan. Naik motor ni pergi rumah Ju. Dia tak mau. Ada ambil lah. Okey. Ya, okey. Baik. Jadi kita tutupkan majlis kelas kita hari ni dengan doa ni. Puan-puan simak ya. Saya baca ya. Dan tijulah apa ni Datuk Ali. Doa yang telah disampaikan oleh Ustaz Haji Muhammad Mustafa dari Akademi Islam Kota Baru Kelantan di Masjid Abu Bakar As-Siddiq Bangsa Kuala Lumpur pada 1/12/88. Nah, doa ni asalnya memang dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab. Tapi dia terjemahkan dan mudah kita nak baca padanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puan-puan baca yang ni ya, kena baca yang ni. Permulaan doa kena apa ni puji Allah dan selawat atas Nabi. Kemudian kau nak tambah yang lain, tambahlah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi ummah. Nak tambah sendiri ya. Ya Allah ya Tuhan kami. Apa ni gantikanlah kami tu dengan aku ya. Ya Allah ya Tuhanku. Jadi orang Jawa sikit dah. Orang Jawa mana cakap saya kan. Dia sebut aku. Gedak dah. Pandai. Aku tu lebih dekat kan. Lebih rapat. Memang saya bantu anak saya. Dia cakap aku dengan saya. Dia kata, pasal dia cakap aku. Tapi dia rasa rapat kan. Dia rasa rapat aku. Nanti aku buat. Dia kata, ibu jangan buat. Ibu, jangan panggil saya ibu, panggil saya ustazah saja. Saya cakap dekat dia. Saya ganggu orang panggil ibu ke, panggil makcik, panggil ustazah. Dia cakap dekat dia. Walaupun bukan taraf ustazah. Kan? Tapi dah biasa. Baik. Ya Allah, ya Tuhan kami. Ampunkanlah dosa kami dan maafkan kesilapan kami zahir dan batin. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa keluarga kami, dosa masyarakat kami, dan dosa keseluruhan umat Islam yang telah mati dan yang masih hidup. Ya Allah, ya Tuhan kami pohonkan apa yang telah dipohonkan oleh Rasulullah SAW dan kami meminta perlindungan dari apa yang pernah diminta perlindungan oleh Rasulullah SAW. Ni semua ni ada dalam bahasa Arab dia. Ya Allah, ya Tuhan kami pohonkan syurga tanpa hisab dan berilah kekuatan, taufik dan hidayah pada kami supaya kami dapat melakukan sebab-sebab yang membawa kami ke arahnya. Selamatkanlah kami ya Allah dari sebab-sebab yang membawa kami ke neraka. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau sahajalah yang mengetahui kelemahan kami zahir dan batin. Berilah kekuatan, taufik dan hidayah kepada kami supaya kami dapat memperbaiki diri kami. Tambahkanlah ya Allah kepada kami ilmu, iman dan amal. Hidupkanlah kami dalam Islam, matikanlah kami dalam Islam. Ya Allah, ya Tuhan kami pohonkan kepada Engkau iman yang sempurna, ilmu yang memberi manfaat, rezeki yang halal, anak yang soleh, rumah tangga yang bahagia, usia yang berkat, doa yang mustajab, hajat yang tertunai, kesihatan yang berterusan, hutang yang terbayar, keselamatan di dunia ini dan di akhirat nanti. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau sahajalah yang mengetahui segala yang berlaku di hati kami. Hidupkanlah hati ini dan sampaikanlah hati ini kepada Engkau. Sampaikanlah hati ini kepada Engkau. Kita semayang ni hati entah mana-mana. Ya, ayat dia kan. Sampaikanlah hati ini kepada Engkau. Sembuhkanlah segala penyakit yang berada di hati kami. Selamatkan hati kami dari sifat-sifat yang keji.
dan jauhi kami dari perkara-perkara yang boleh mematikan hati kami. Ya wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah hati kami hati yang sentiasa menyedari akan hakikat ketuhanan dan kerajaan Kau dan masa depan kami di akhirat nanti. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami ini hamba-Mu yang mengabdikan diri kepada Engkau dengan sebaik-baiknya. Berilah kekuatan, taufik dan hidayah kepada kami supaya dapat kami lakukan segala yang diperintah oleh Engkau dan meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Engkau. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah hati kami ini hati yang sentiasa menyedari masa depan kami di akhirat nanti. Dan jadikanlah kami hamba-Mu yang sentiasa bersedia untuk menghadapi masa depan kami selepas mati. Ya Allah, ya Tuhan kami, hidupkanlah kami dalam iman, matikanlah kami dalam iman. Selamatlah kami dari segala gangguan syaitan semasa kami menghembuskan nafas yang terakhir. Ini yang takut sekali ni. Kena minta sebab bila seorang tu nazak, syaitan kiri kanan depan belakang. Dia takut macam-macam dia berupa. Jadi kita kena minta yang ni. Nak daripada gangguan dia ya. Pesan dekat anak-anak tu, kalau kita ni janganlah tinggal kita seorang-seorang kan. Dah seorang. No, tak tahu kita tak tahu. Tak tahu. Tak tahu. Kita tak boleh nak bayang sebab benda tu. Sakratul maut tu kan tak ada orang cerita. Kan? Tak habis. Tak balik. Kita saja ni yang duk bayangkan daripada cakap-cakap yang kita dengar kan. Memang. Selamatkanlah iman kami dari segala gangguan syaitan semasa kami menghembus nafas yang terakhir. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatlah kami semasa berada di alam kubur. Jadilah kubur kami salah satu taman dari taman syurga. Selamatkanlah kami dari segala angkara azab kubur dan jangan Engkau jadikan kubur kami ini salah satu lubang dari lubang-lubang neraka. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah kami semasa dalam perjalanan menuju mahsyar. Selamatkan kami, ya Allah, semasa berada di pada mahsyar. Dan masukkanlah kami ke dalam 7 golongan orang yang mendapat bayangan naungan arasy-Mu di mahsyar. Ini hadis Nabi ni, ada 7 golongan yang akan mendapat naungan, mendapat macam kita kata arasy ya. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami dan maafkan kesilapan kami zahir dan batin semasa kami dijalankan hisab. Hisabkanlah kami, ya Allah, dengan hisab yang sedikit. Berilah peluang kepada kami untuk mendapat syafaat Nabi kami, Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah hamba-Mu ini hamba yang berjaya dalam hidup ini dan berjaya menerima suratan amal dengan tangan kanan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kesempatan kepada kami meminum air kolam Nabi kami di Al-Kausar. Dan selamatkanlah kami semasa menyeberangi titik Siratul Mustaqim. Ya Allah, ya Tuhan kami, masukkanlah kami ke dalam syurga Engkau bersama-sama orang yang memasuki ke dalamnya. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, ya Tuhan kami, perkenankanlah permohonan kami ini. Mustajabkanlah doa kami ini dengan berkat Nabi kami, Nabi Muhammad SAW. Dan dengan berkat amalan kami yang paling ikhlas. Buat amal ibadat tu kena ikhlas. Jangan ada unsur riya, nak tunjuk, sebagainya lah. Ya. Orang nak kata apa tu, bahagian dia. Kan? Bagi kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kan? Mudah kan? Ini memang dalam bahasa Arab. Memang bukanlah nak kata saya ni pandai sangat. Pada saya memang saya baca Arab lah. Tapi saya pun Arab ada, ini pun letak juga di sini. Yang ini di tepi kan. Itu saja ya. Jadi setakat ini saja bacalah. Lepas kita baca lepas sembahyang boleh, nak tidur pun boleh baca je lah.
Nak sekarang pun baca. Ya. Ingat hari Jumaat tu selawat banyak-banyak. Ustaz Ali Jabir kata tak baca yang lain pun tak apa, baca selawat tu banyak. Sebab setiap selawat kita tu apa orang kata sampai kepada Rasulullah. Kan? Jadi kita tamatkan perjumpaan kita dengan tasbih kepada Ya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ustaz saya dulu dia kata bila minta doa tu dia cakap letak tangan macam tu, jangan letak macam tu. Tak tangan macam tu, dia kata bagi urat tu bertemu dengan urat. Supaya dia kata mengalir pahala-pahala tu ikut urat-urat kita. Jadi bila urat dua ni bersambung jadi itulah. Masih Ustazah. Nanti hari lain boleh. Hari tadarus nantilah hari Ahad insya-Allah. Ya, hari Ahad kita tadarus. Malam Ya. esok saya balik. Ini di mana ni? Duduk di Kedah. Hospital besar Alok Star. Jauh Cik Timah ni. Tunggu kakak. Ya. Okey Ustazah. Assalamualaikum. Ya, sama. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Wow, Faizah. Ya. Alah, nak abuk je Faizah tu semalam dah ada dah dia. Jumpa semalam dah ada dah. Baca semalam. Yang Ustazah baca semalam. Ustazah baca. Ya. Ustazah baca semalam tu. Tadi banyak dapat. Ya. Ya, tapi Okay, lagi tak dapat tak. Ya. Okey. Terima kasih Ustazah. Ya, sama. Assalamualaikum. Tutup ya, Ustazah keluar ya. Assalamualaikum. Ya. Ustazah.